A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Pertama, saya minta maaf sebab terlewat dah daripada Kuala Lumpur, tak sempat nak tukar baju. Ini pertama kalilah kelas online pakai t-shirt, jadi jangan salah faham. InsyaAllah hari ini kita sambung bukan sambung ni, kita pilih tajuk khusus. Siapakah yang akan lepas daripada titian sirat? Dan tajuk ini kita akan kupas melalui firman Allah Ta'ala daripada surah Maryam, iaitu ayat 71. Sebenarnya daripada 71 sampai 75. InsyaAllah kalau sampai habis, daripada ayat 71 sampai 75. Jadi titian sirat, ada pendapat yang mengatakan ia tidak ada dalam Al-Quran. Bahkan ada taifah kumpulan yang terus menafikan, dalam Quran pun tidak ada, dalam hadis pun tidak ada. Contohnya kumpulan Mu'tazilah, dan juga mereka yang memakai yang ikut logik akal. Jadi dia kata logik akal titian sirat ni tidak ada. Kenapa? Ada disebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari, tapi bagi mereka itu berlawanan dengan akal. Sebab ada juga riwayat mengatakan titian sirat itu lebih halus daripada rambut. Dan ada yang ditokok tambahkan lebih halus daripada rambut yang dibelah tujuh. Belah tujuh tu memang tak betul lah. Rambut dah lah halus, nak belah tujuh pula, dah belah dua pun dah tak boleh dah. Dan lebih tajam daripada pedang. Itu ada riwayat. Jadi mereka yang memakai akal, termasuklah kumpulan Mu'tazilah, dia kata tak masuk akal manusia boleh melintasi titian sirat yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dia kata logik akal tak boleh. Kan? Orang yang naik main sarkas kan, biasa tengok kan, dia meniti di atas tali. Tali tu besar mana? Besar jari. Okey, itu bukan sehalus rambut kan, tapi sebesar jari. Boleh tak orang meniti tu? Kita boleh tak? Kalau kita diberi peluang untuk meniti dan diberi hadiah 1 juta, nak tak? Oh, tak nak. Tapi yang meniti di atas tali tu pun dia ada kayu tak? Dia ataupun galah kan untuk seimbangkan. Kalau tanpa galah tu dia tak boleh kan? Jadi orang yang berfikir berdasarkan akal, dia kata kalau tali yang besar pun orang tak mampu meniti, melintasi, maka kalau rambut tu lebih halus, titian sirat lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang, logik akal dia kata tak boleh. Sebenarnya ada dalil hadis yang sahih, dan juga ada tak dalil daripada Al-Quran? Ada, inilah ayatnya, ayat 71 surah Maryam, yang mengatakan lebih halus daripada rambut pun ada dalil, lebih tajam daripada mata pedang pun ada dalil. Tapi manusia mampu tak melintasi, melalui titian sirat yang halus tu? Kita kalau atas tali kita tak mampu kan, bagi 1 juta pun kita tak nak. Maka bagaimana kita nak melintasi titian sirat yang lebih halus daripada rambut?
dan lebih tajam daripada pedang. Macam mana tu? Ini yang menyebabkan golongan Mu'tazilah dan yang memakai akal menolak. Dia kata walaupun sahih tapi tak masuk akal. Macam mana kita nak jawab? Dia kalau titian sirat itu besar jambatan, tak ada masalah kan? Allah sengaja jadikan halus supaya apa? Supaya kita, pertama kita rasa kebesaran Allah, kehebatan Allah. Walaupun titian sirat lebih halus daripada rambut, tapi ada manusia yang lepas. Sebab apa? Sebab bukan kelebihan manusia, tapi kelebihan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pernah dengar tak yang berjalan di atas air? Pernah kan? Pernah tak? Tak pernah. Berjalan di atas air? Tak pernah. Kan ada sebut dalam Quran, berjalan di atas air. Kisah siapa tu? Kisah Nabi Musa kan? Kan Nabi Musa berjalan di atas air kan? Walaupun air tu bertukar menjadi lebuh raya. Dan ada seorang sahabat Nabi, saya lupa nama dia, Sa'ad bin Abi Waqqas, betul-betul berjalan di atas air. Kalau Nabi Musa di atas laut tapi bertukar menjadi jalan, dua belah lorong. Tapi sahabat Nabi ini betul-betul berjalan di atas air. Jadi kalau Allah berkuasa menjadikan manusia boleh berjalan di atas air, Allah juga berkuasa menjadi manusia boleh berjalan di atas titian sirat yang lebih halus daripada rambut. Dan juga ada tak orang berjalan di udara? Ini nak fikir logik akal lah. Ada tak orang berjalan di udara? Itu langsung tidak ada rambut. Titian pun tak ada, tapi berjalan di udara. Boleh tak? Boleh. Ada contoh tak? Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj, ada titian sirat. Dan berapa lama dia ambil masa untuk pergi ke langit ke-7? Daripada Mekah ke Palestin, kemudian daripada Palestin naik ke langit. Dia ambil masa berapa lama? Bukan satu malam. Sebenarnya tak sampai satu malam pun. Sebelum subuh dah balik kan? Tak sampai satu malam. Itu pergi dan balik kan? Mekah, Palestin, Palestin naik ke langit ke-7, kemudian balik sebelum subuh. Jadi Allah Maha berkuasa untuk menjadikan manusia boleh melintasi titian sirat, walaupun lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Okey, jadi ayat 71 tak tulis kat situ. Cuba tengok Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Sayyidina Umar kalau baca ayat ini dia menangis. Dia menangis. Sebab dia menangis. Cuba kita tengok maksud dia. Wa in minkum, tidaklah, tidak ada minkum daripada kalangan kamu. Kamu tu siapa? Di sini ulama berbeza pendapat. Siapa kamu? Siapa kamu? Pendapat pertama semua sekali. Orang beriman, orang kafir, orang baik, orang jahat, orang soleh, orang yang taleh, semua termasuk. Pendapat kedua, orang kafir saja. Tapi pendapat yang paling kuat ialah semua sekali. Dalam tafsir Al-Baghawi, dia mengatakan semua sekali. Wa in minkum, tidaklah daripada kalangan kamu illa kecuali wariduha. Apa makna wariduha? Dia terjemah apa tu? Mendatangi. Sebenarnya dalam bahasa Arab warada ni banyak makna. Satu, hadarah, makna dia hadarah, mendatangi. Yang kedua, makna dia abara, melintasi. Yang ketiga, makna dia dakhala, masuk. Dan semua tu ada dalil. Okey, cuba kita tengok. Kalau kita terjemah hadir, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada daripada kalangan kamu kecuali semuanya hadir. Mana tak masuk kan? Apa dalil? Waridu makna dia hadir. Boleh buka surah ni. Kisah Nabi Musa alaihissalam.
Walamma warada ma'a Madyan. Surah Al-Qasas ayat 23. Ada? Walamma warada. Cuba tengok terjemahan. Dan tatkala warada, dia ini kisah Nabi Musa. Warada apa makna? Sampai. Sampai ataupun hadir. Siapa ni Nabi Musa? Ma'a Madyan. Tempat air, dan tempat air itu bernama Madyan. Jadi warada di sini makna hadir. Kalau kita ambil maksud warada di sini, terjemah ayat tadi ialah tidak ada seorang pun melainkan semuanya hadir. Hadir ke mana ni? Ke titian sirat dan melintasi neraka Jahannam. Okey, warada yang makna dia masuk. Warada makna masuk. Cuba buka surah ni. Surah Al-Anbiya ayat 98. Ada tak perkataan wariduna? Ada kan? Okey, cuba tengok maksud dia. Innakum, sesungguhnya kamu, wa ma ta'buduna, dan apa yang kamu sembah, min dunillah, dari selain daripada Allah, adalah akan menjadi apa? Hasabu jahannam, bahan bakar. Kemudian antum, kamu ni, laha, bagi neraka Jahannam, waridun. Apa makna waridun? Masuk. Jadi waridun di sini makna dia masuk. Kemudian kalau tengok pula ayat 99 tu, surah Al-Anbiya juga ayat 99. Lau kana haula'i aliha ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Cuba tengok maksud dia. Jikalau adalah haula'i, haula'i ni siapa? Orang-orang musyrikin. Allah kata, jikalau orang-orang musyrikin ni ada aliha, tuhan-tuhan, ma waraduha, mereka tidak akan masuk. Maksud apa? Apa maksud ayat ni? Kalau orang musyrikin tu betul-betul ada Tuhan, yang Tuhan tu betul-betul Tuhan lah, mereka tak akan masuk neraka. Habis mereka sembah tak berhala masa kat dunia? Tapi kenapa mereka masuk neraka? Sebab berhala bukan Tuhan. Boleh faham? Jadi warada di sini makna masuk. Okey, kita balik pada ayat kita surah Maryam 7 ayat 21. Okey, Allah kata apa? Tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan wariduha. Kalau kita terjemah masuk mana? Semua akan masuk neraka tak? Semua akan masuk termasuk orang beriman. Kalau kita ambil pendapat tu, betul ke salah? Semua akan masuk neraka, termasuk orang beriman. Betul ke salah? Betul ke salah? Ada dalil tak bahawa wariduha di sini makna memasukinya, bukan menghadirinya? Dalilnya tadilah surah Al-Anbiya kan, ayat 98 dan 99. Dan tahu tak, mungkin kita pertama kali dengar, tahu tak pendapat yang mengatakan wariduha di sini makna dia masuk neraka Jahannam
bukan pendapat saya, tapi pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan dalam tafsir Al-Baghawi mengatakan itulah pendapat paling sahih. Kata, bukan lalu. Dia tiga makna. Satu hadir, yang kedua lalu, yang ketiga masuk. Kita nak yang mana? Tak nak tiga-tiga. Memang tak boleh masuk syurga dan tak boleh masuk neraka. Sebab dia memang kena melintasi, ya. Ha? Sebab itulah bila kita baca tafsirkan, ada tiga pendapat ni. Dan ini bukan pendapat orang biasa, pendapat sahabat Nabi. Dan pendapat Abdullah bin Abbas berdasarkan ayat Al-Quran juga, bukan pendapat akal dia. Jadi kalau ada orang mengatakan, pendapat yang mengatakan masuk tak mungkin. Kenapa? Mana mungkin orang beriman akan disentuh oleh api neraka? Kan? Bahkan Nabi kata, siapa yang contohlah, siapa yang berpuasa sunat, kerana Allah, satu hari sahaja, dia akan dijauhkan daripada neraka sejauh 70. Kalau dia jauh daripada neraka 70 tahun, macam mana boleh masuk? Bercanggah tak? Okey, pendapat Ibn Abbas ni, dia kata maksud wariduha di sini makna masuk. Tapi, masuk orang beriman dengan masuk orang tak beriman sangat berbeza. Masuk orang beriman, dia masuk neraka. Tapi, api ketika itu, bagi orang beriman, akan menjadi sejuk sebagaimana api yang ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalamnya. Allah kata apa pada Ibrahim? Allah kata pada api yang nak membakar Ibrahim, ya nar kuni bardan wassalama. Wahai api, sejuk dan selamat. Jadi orang beriman, masuk kalau ambil pendapat Ibn Abbas. Masuk, tapi maksudnya, bila orang beriman masuk je, api yang menyentuh orang beriman jadi sejuk dan selamat. Allah berkuasa tak menjadikan api neraka sejuk dan selamat? Ya, kat dunia pun Allah dah berkuasa, di akhirat lagi lah. Sebab itulah, kenapa Allah buat macam tu? Kenapa Allah buat macam tu kalau kita ambil pendapat Ibn Abbas? Orang beriman masuk juga, tapi api yang menyentuh mereka akan menjadi sejuk. Kenapa? Macam mana api itu akan menjadi sejuk? Kata ulama, mengikut amalan kita. Lagi banyak amalan kita, lagi ikhlas amalan kita, lagi api itu selamat. Dan kalau amalan kita 50-50, jadi hikmahnya apa? Bila kita tahu, kita ambil pendapat kita masuk tu, dan yang akan menentukan api itu panas ataupun sejuk ialah amalan kita, apa kita akan buat? Kita tak akan buang masa. Bila malas dia beramal, ingat ayat ni. Kalau aku kurang amalan, mungkin api itu separuh panas, separuh sejuk. Tak boleh. Kita pun akan termotivasi untuk terus beramal. Boleh kan? Jadi pendapat ni ada disebut dalam tafsir Al-Baghawi. Boleh buka. Mungkin agak ramai yang tak pernah dengar kan? Tapi itu pendapat Abdullah bin Abbas. Tidak ada daripada kalangan kamu kecuali semuanya akan masuk. Sebab itulah Umar Ibn Khattab baca ayat ni dia menangis. Sebab dia tak tahu yang dia masuk tu lepas tu selamat ke tak. Okey. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Kana, semua akan masuk neraka adalah ke atas Tuhan engkau hatman. Hatman ni makna satu hukum, satu keputusan maqdiyah yang tak akan berubah. Hatman ni lebih kepada ketetapan ataupun kewajipan. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah wajibkan, iaitu semua akan masuk neraka. Jadi kalau ambil pendapat yang kedua, akan hadir sahaja, tak masuk. Pendapat ketiga akan melintas. Jadi tapi pendapat majoriti mengatakan wariduha di sini makna dia melintas. Berdasarkan apa? Satu hadis sahih Nabi kata, setiap orang akan melintasi titan sirat. Itu hadis sahih. Dan Nabi sebut cara melintas. Ada yang laju seperti kilat. Dan ada yang laju seperti angin kencang.
Yang kurang sikit seperti kuda. Yang kurang lagi seperti unta. Yang kurang lagi ada yang berjalan. Yang teruk lagi merangkak. Yang lagi teruk merangkak dan terjatuh. Dan Nabi sebut ada di atas titian sirat tu neraka, bawah tu neraka Jahanam. Kemudian ada galah yang di hujungnya ada duri. Untuk apa? Untuk kait. Bukan nak kait buah ni. Nak kait orang yang melintasi titian sirat. Jadi semua tu bergantung pada apa? Amalan kita. Iman dan amal kita. Kalau kita ingat ayat ni kan, kita tak akan jadi malas beribadat. Kita tak akan buang masa. Kalau kita hadapi kat depan, ini bukan titian sirat ni. Hadapi kat depan. Dan orang kata, kalau kamu nak selamat, kena solat 20 rakaat. Kita solat tak masa tu? Solat tak? Solat tak? Solat je. Tapi bila tu kita akan solat 20 rakaat, walaupun bukan solat tarawih? Bila tu? Bila betul-betul nampak api. Betul? Sekarang tak solat kan? Kadang-kadang solat witir 1 rakaat pun tak solat. 1 rakaat aja. Kenapa? Sebab ni cerita ghaibiyah. Cerita ghaib. Kan? Berapa ramai cerita salafus salih yang mereka menceritakan perihal mereka. Dia kata, aku tak boleh tidur malam. Kenapa? Bila tidur je teringat pada api. Bila teringat pada api, tak boleh tidur. Maka dia buat apa? Dia pun solat. Semoga dengan solat ni dapat selamatkannya daripada api. Itu keyakinan salafus salih kepada cerita ghaib. Betul-betul mereka nampak, yang menyebabkan mereka tak boleh tidur dan mereka terus bangun solat. Kita pernah tak masa nak tidur, tengok api, terus ambil wuduk solat? Tak pernah. Ataupun dah tidur, tengah malam tersedar, ingat api tu, tak boleh tidur balik. Ingat api lagi boleh tidur. Tak pernah kan? Pasal? Kenapa? Sebab hati kita ada cinta dunia. Dalam kepala kita nak hidup lama lagi kan. Apa nak fikir api-api ni kan? Ada banyak lagi projek tak lulus, belum berjalan kan? PKP ni, lepas PKP banyak lagi perancangan. Jadi kita tak terfikir langsung. Kalau orang cerita pun kita boleh tertidur. Sebab mindset kita yang antara yang menghancurkan hidup kita apa dah? Panjang cita-cita. Panjang cita-cita. Okey. Kita sambung ayat seterusnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dah. Semua. Okey. Ini berkait dengan ayat sebelum ni. Tuhan kata apa? Tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan semuanya sama ada masuk neraka Jahanam. Kemudian pendapat lain akan melintasi ataupun akan menghadiri. Maka ayat seterusnya timbul soalan, siapa yang selamat? Ayat seterusnya menjawab, summa, kemudian nunajji, kami akan selamatkan allazina, orang-orang yang ittaqau, mereka bertakwa. Sebab itulah Al-Bukhari mengatakan dia lebih setuju kepada pendapat waridu makna masuk. Salah satu lagi hujah menguatkan waridu makna dia masuk ialah ayat seterusnya. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan mesti masuk neraka Jahanam, kemudian kami selamatkan orang bertakwa. Kalau dia tak masuk neraka, macam mana Tuhan kata kami selamatkan? Boleh faham? Kami selamatkan orang yang bertakwa. Allah tak sebutlah ciri-ciri orang bertakwa, siapa yang sifat orang-orang bertakwa yang Allah selamatkan. Tapi kita boleh tengok dalam
ayat-ayat lain ataupun surah-surah lain. Ha. Jadi kalau kita nak tahu macam mana nak jadi orang bertakwa, tadabburlah ayat-ayat lain dan surah lain. Tapi ada yang benar, yang ayat yang kita dah tadabbur. Boleh tak kita sebut ciri-ciri orang bertakwa yang sepatut ada, yang insya-Allah akan diselamatkan oleh Allah semasa masuk ke neraka ataupun melintasi titian sirat? Apa antara contoh ciri-ciri orang bertakwa? Tapi yang ayat 133 kan, Ali Imran 133 hingga 134. Pertama sekali pada infak. Al-infaq fis sarra'i wad dharra. Tengok Ali Imran ayat 133 hingga 134. Allah beritahu ciri-ciri orang yang bertakwa. Pertama sekali infak ketika senang dan susah. Allah tak sebut solat. Allah tak sebut solat. Sepatut yang pertama orang bertakwa solat. Tapi Allah sebut apa? Infak. Kenapa? Apa rahsia dia? Jadi sifat orang bertakwa ni ialah benda yang paling susah kita lakukan ataupun paling sayang kita nak bagi. Kalau salat tak perlukan duit kan? Betul. Kita kalau diberi pilihan sedekah 500 dengan solat 500 rakaat, kita pilih yang mana? Dua-dua tak buat. Tu lagi tak selamat tu. 500 banyak. Okey, 50 rakaat dengan sedekah 500. Kita pilih yang mana? Okey, kalau sedekah 50,000 dengan solat 50 rakaat. Sebab tu Allah bagi syarat, infak bukan sebarang infak. Infak bila ni? Ketika senang. Ketika senang, ramai lagi boleh infak. Tapi yang paling sukar ketika susah. Yang Allah puji orang-orang Madinah kan, orang Ansar. Mereka infak harta mereka kepada orang Muhajirin walaupun mereka memerlukan, walaupun mereka miskin. Jadi kalau kita bagi masa senang je, belum orang bertakwa. Dia kena bagi dua keadaan, ketika senang dan susah. Yang kedua, al-kazimina al-ghaiza. Tahan marah. Yang antara infak dengan tahan marah, mana lebih sukar? Yang mana yang lebih sukar pada? Tahan marah. Infak. Tengok keadaan. Tak, sebenarnya ayat ni ikut tertib ni. Allah bagi yang susah, kemudian yang kedua lagi susah. Sebenarnya tahan marah lagi susah. Berapa ramai yang boleh infakkan 5,000, 10,000, tapi dia panas barang. Ramai kan? Yang ketiga, al-afina anin nas. Suka maafkan orang. Ini lagi sukar. Kadang-kadang dia boleh tahan marah tapi tak boleh maafkan. Okey, saya tak marah pada awak, tapi saya tak akan maafkan. Biasa dengar kan? Selalu dengar kan? Lagi sukar. Nampak tak? Jadi sebenarnya ciri-ciri orang bertakwa apa dia? Ibadat ke akhlak? Ibadat ke akhlak? Sebab itulah ramai orang tak faham. Dia ingat ibadat ni adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Solat, puasa, bukan. Ibadat tu hanya mekanisme untuk melahirkan akhlak yang baik. Sebab tu bila dia tanya kepada Rasulullah, apa sebab ramai manusia masuk syurga? Nabi jawab apa? Apa sebab ramai manusia masuk syurga? Nabi jawab apa? Taqwa dan husnul khuluq. Akhlak yang baik. Nabi tak kata sebab solat malam. Nabi tak kata sebab
selalu pergi umrah, selalu pergi haji. Tak. Takwa dan akhlak. Berapa ramai yang solat malam, solat witir, solat duha, tapi tak boleh kontrol marah, kan? Berapa ramai yang pergi haji setiap tahun, tapi kesalahan orang dia susah nak maafkan. Jadi nilai orang bertakwa terletak pada akhlak. Ustaz, kalau dia tak solat tapi dia ada tiga-tiga ni, boleh jadi orang bertakwa tak? Dia tak solat tapi dia suka infak, dia kontrol marah, suka maafkan orang, boleh? Kenapa tak? Dia tak mungkin. Sebab sifat tiga ni tak mungkin lahir, melainkan ada asas dia. Iman kepada Allah, percaya pada benda gaib, dan termasuklah ibadat tu. Tapi bila beribadat tak mesti ada yang ni. Tak mesti ada yang ni. Kemudian dalam surah apa ni? Surah Az-Zariyat ayat 19. Tambah lagi. Apa dia? Qiyamul Lail. Kanu qalilan minal lail ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur malam. Bukan sedikit solat, sedikit tidur malam. Maknanya sebahagian besar malam beribadat. Okey, boleh Kemudian Allah kata apa? Wa nazaru, dan kami biarkan. Nazar bukan makna nazar yang kita faham. Nazar dalam bahasa Arab di sini ialah fi'il mudhari', mana kami biarkan. Kalau yang ni semua masuk neraka, tapi Allah kata kemudian kami selamatkan orang bertakwa. Yang tak takwa, Allah kata apa? Kami biarkan. Siapa yang Allah biarkan? Az-zalimina, orang-orang zalim. Fiha jisiyah, dalam neraka, dalamnya jisiyah. Diterjemah apa jisiyah? Melutut. Dalam neraka dalam keadaan melutut. Tengok, simple aja, nampak simple aja. Yang selamat bertakwa, yang tak selamat zalim. Okey, sekarang kita nak faham, siapa yang zalim ni, yang tak selamat? Siapa? Yang mensyirikkan Allah. Tapi Allah tak sebut syirik, Allah sebut zalim. Allah tak kata wa nazaru al-musyrikin. Kenapa Allah guna perkataan zalim? Beza tak kalau sebut wa nazaru al-musyrikin? Beza tak? Kami biarkan orang musyrikin dalam neraka. Kalau Allah sebut musyrikin, mungkin kita rasa kita tak. Ramai perasaan kan, ini Abu Jahal ni, bukan saya, kan? Tapi bila sebut zalimin, termasuk semua tak? Termasuk. Dan zalim yang paling besar apa dia? Kita betul, zalim juga bermakna syirik. Tapi dalilnya apa dia? Zalim yang paling besar ialah syirik. Apa dalilnya? Surah Luqman. Kan Luqman nasihat pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Jangan engkau mensyirikkan Allah. Kenapa dia bagi itu sebab? Inna syirka, sesungguhnya syirik itu adalah lazulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang besar. Jadi ayat ni menunjukkan apa? Zalim makna dia syirik. Tapi kalau kita zalim, kita tak syirik pada Allah, kita zalim pada orang. Mungkin tak termasuk dalam kumpulan? Ya mungkin. Ada tak orang Islam masuk neraka? Ada. Dia masuk, kemudian Allah tak selamatkan. Sebab apa? Dia ada ciri-ciri zalim.
Kita pernah dengar tak kisah yang disebut dalam hadis sahih? Nabi kata ada wanita solat malam banyak kan? Sedekah banyak, puasa sunat banyak, tapi dia ahli neraka. Makna dia Allah biarkan masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia syirik pada Allah? Bukan. Makna dia mesti orang zalim. Sebab Allah kata yang dia biarkan dalam neraka zalim. Apa kezaliman wanita ni? Dia menyakiti jiran. Itu bentuk zalim. Penyebab masuk neraka. Sebab tu kata Sufyan Ats-Tsauri, dia kata daripada kita buat dosa 70 dosa dengan Tuhan, lebih baik daripada kita buat satu dosa dengan manusia. Boleh faham? Kenapa? Bukan makna kita buka ruang untuk buat dosa kepada Allah sebanyak mungkin, tak. Tapi sebagai perumpamaan, kita buat 70 dosa dengan Tuhan lebih baik daripada buat satu dosa dengan orang. Kenapa? Allah boleh maafkan bila-bila masa, betul tak? Kadang-kadang kita tak minta pun Allah nak maafkan. Walaupun bukan 70, walaupun 7,000, yang bunuh 100 orang pun Allah nak ampun. Tapi kalau dengan orang, orang ni tak payahlah tunggu 70 kesalahan. Betul tak? Satu kesalahan je dia ingat sampai 7 keturunan. Sebab apa ni? Nombor 4 tak ada. Sangat sukar nak maafkan orang. Percayalah, percaya. Ramai pelajar-pelajar tanya soalan kan. Saya ada hutang dengan orang ada hutang dengan saya dah minta dia tak bayarkan. Lebih kurang macam itulah soalan. Apa dia? Poinnya apa? Manusia ni kalau orang buat salah pada dia akan ingat sampai bila-bila. Tapi dia berhutang dengan Allah berapa banyak? Setiap hari, dan mungkin beratus kali setiap hari, tapi dia tak kisah pun. Orang tu hutang kadang-kadang 500 saja, seorang je hutang, satu hutang je, tapi dia ingat sampai bila-bila. Itu perangai manusia. Okey? Jadi elakkan, insya-Allah kita tak akan termasuk golongan yang syirik pada Allah, tapi kita mungkin tak zalim pada orang, ya. Mengumpat orang kan, ya Nabi kata, ada orang datang dengan amalan yang banyak tapi akhirnya jadi muflis. Dia kutuk orang, dia cela orang, dia mengumpat orang, kaki ibadat, tapi dalam masa yang sama dia juga kaki kutuk orang. Jadi semua amalan dia disapu. Nabi sebut dalam satu hadis, az-zulmu zulumatu yaumil qiyamah. Hadis sahih. Cuba terjemah. Kezaliman itu adalah zuluman apa dia? Kegelapan bila ni? Hari kiamat. Bahkan ada pendapat ulama mengatakan yang melintasi titian sirat ni, kalau orang tak beriman, titian sirat dah lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, tambah satu lagi, gelap. Kenapa gelap? Dalilnya ni. Bila dia buat zalim, maka semua kezaliman itu akan bertukar menjadi kegelapan. Bila? Hari kiamat. Kita kalau duduk kat rumah seorang-seorang kan, elektrik tak ada, dah rasa apa? Rasa apa? Tenang ke menggelabah? Lepas tu pagi besok tak ada lagi kan, orang semua tak ada. Itu baru kat dunia. Ini gelap di hari akhirat. Lalu pula titian sirat yang lebih halus daripada, sangat-sangat menakutkan. Maka jangan buat zalim pada orang. Jangan buat zalim. Ambil hak orang, kadang-kadang hak jiran kan. Kadang-kadang kita zalim tu dengan apa? Dengan cara parking kereta. Kadang-kadang badan kita pergi ke masjid berbau, mengganggu orang sebelah. Itu bentuk-bentuk zalim yang kadang-kadang kita tak perasan. Okey, kemudian Allah kata apa? Wa iza. Dan
apabila tutla. Tutla pada dibaca. Daripada tilawah. Apabila dibaca ke atas mereka ayatuna, ayat-ayat kami. Kemudian Allah sebut sifat ayat Allah. Apa dia sifat ayat Allah? Bayyinat. Apa makna bayyinat? Jelas. Okey, kenapa Allah sebut bayyinat? Allah boleh je sebut apabila dibaca kepada mereka ayat kami, cukup. Tanpa perkataan bayyinat. Tapi bila Allah sebut bayyinat, ada mesej Allah nak sampaikan. Apa pengajarannya? Apa pengajarannya? Daripada perkataan bayyinat. Ayolah, apa tujuan Allah sebut tu? Supaya hamba-hamba dia maknanya kalau kamu baca Quran dan kamu belajar tapi tak faham juga, masalah apa? Masalah kamu, bukan masalah Quran. Ramai tak orang mendakwa Quran ni susah nak faham? Ramai kan? Betul tak ayat tu? Salah? Salah. Sebab bercanggah Allah kata jelas. Macam mana kamu kata susah nak faham? Takkan Allah bercakap bohong? Soal kena belajar, memang kena belajar. Matematik pun kena belajar kan? Takkanlah wahyu Allah nak faham melalui mimpi. Memang kena belajar. Tapi bila belajar, mudah tak nak faham? Mudah kan? Betul? Tapi mudah nak faham? Jelas. Kenapa kita tak faham-faham? Umur 50 baca Quran tak faham. Kadang-kadang tanya, apa ni? Min syarril waswasil khannas. Apa makna al-khannas? Apa makna al-khannas? Ni bukan surah Baqarah ni, surah lazim. Apa makna al-khannas? Dan surah ni orang yang selalu baca sejak bila ni? Sejak balik sampai bahkan dalam solat inilah surah yang selalu dibacakan. Sebelum kita lepas waladhdallin, malaikat dah tahu ini mesti surah An-Nas ni. Sebab ada 30 tahun malaikat catat An-Nas kan. Jadi apa makna al-khannas? Bukan. Jelas tak makna dia? Jelas ke tak? Okey, kalau jelas apa dia? Bukan. Dia kalau manusia An-Nas. Soalan saya apa dia? Al-Khannas. Ada bunyi nas tu semua manusia. Al-Khannas. Apa makna dia? Tak, bisikan al-waswas. Sebut lagi. Was. Al-waswas min syarril waswasil. Waswas bisikan. Dia ni? Apa dia? Setuju tak Quran tu jelas? Setuju? Siapa yang kata Quran tak jelas, dia kufur dengan perkataan dia. Boleh faham tak? Ini tujuan Allah beritahu. Bila kamu tak jelas, itu masalah kamu yang tak nak faham. Dan kamu kata susah sebab tak belajar bahasa Arab, itu semua alasan. Allah sebut tak? Ayatuna bayyinat lil ulama. Ada sebut? Tak ada. Bayyinat untuk orang belajar sekolah Arab ada? Tak ada. Hudan linnas untuk semua manusia. Okey, makna al-khannas balik ni cari sendiri. Okey. Ini ayat seterusnya Allah nak bagi tahu apa? Sikap orang kafir. Kalau sebelum ayat ni, sebelum ayat 70 ni, orang kafir mengingkari hari kebangkitan. Alasan mereka apa dia?
Bila mereka tak percaya pada hari kebangkitan, alasan mereka ialah tak masuk akal. Bila manusia dah mati, dah hancur, tak mungkin Allah dapat hidupkan semula seperti asal. Jadi dikata tak ada kiamat. Okey? Ayat ni Allah sebut lagi antara sebab kenapa orang kafir tak beriman kepada Allah. Antara sebab, okey. Bila dibaca kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, bayinat, orang musyrikin Mekah faham tak ayat-ayat Al-Quran? Faham tak? Dia faham semua tak? 30 juzuk. Ni orang musyrikin Mekah faham tak? Faham tak? Okey. Orang Islam Malaysia faham semua tak juzuk 30 juzuk? Jadi mana lebih baik? Saya tanya je. Saya tak kata, saya tanya je. Okey. Qal berkata allazina, orang-orang yang kafaru, mereka kufur. Berkata orang kafir. Bila orang kafir berkata? Bila turun ayat Quran yang jelas. Lillazina, kepada orang-orang yang beriman. Amanu. Apa kata orang kafir ni? Mana berlaku tak interaksi antara orang kafir dengan orang beriman? Berlaku tak? Dan interaksi mereka berlaga sekitar apa? Apa tajuk yang dibincangkan? Tentang Quran. Kan? Sekarang berlaku tak interaksi orang Islam dengan non-Muslim tentang Al-Quran? Berlaku tak? Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab orang Islam pun tak faham. Nak jaga apa benda yang tak faham, betul tak? Orang Islam zaman Nabi faham, orang Arab faham tak? Bila sama-sama faham, baru berlaku perdebatan. Boleh tak berdebat dengan orang yang tak faham? Tak boleh. Okey. Orang kafir berkata kepada orang beriman, ayu apa? Manakah fariqaini? Dua kumpulan. Kumpulan apa ni? Bila sebelum turun Al-Quran, akidah orang musyrikin Mekah, akidah secara umum penduduk Mekah berapa? 2 ke 3? Sebelum turun Al-Quran, sebelum datang Nabi Muhammad. Satulah. Kan? Boleh kata semua syirik, semua berhala. Kan? Tapi bila turun Al-Quran, Nabi Muhammad datang, pecah dua kan? Satu beriman, satu kufur. Dan ayat Al-Quran banyak cerita tentang apa? Tentang pasal hari kiamat, balasan orang yang kufur. Kalau kufur, kamu akan masuk neraka. Kalau beriman, beramal soleh, kamu akan masuk surga. Kan? Jadi orang kafir faham. Maknanya kalau cerita Quran, cerita tentang kesudahan yang baik bagi orang beriman dan kesudahan yang buruk bagi orang kafir. Maka orang kafir menimbulkan persoalan. Dia kata apa? Okey, kalaulah kamu ni orang baik dan kesudahan kamu adalah baik, kami pula orang yang syirik dan kufur, kesudahan kami adalah buruk. Kami nak tanya, antara dua kumpulan ni yang beriman dengan syirik, manakah dua kumpulan khairun, lebih baik? Maqaman. Apa makna maqam? Apa dia? Kedudukan. Lebih baik kedudukan, pangkat. Wa ahsanu nadiya, dan yang lebih baik nadi. Apa nadi? Tempat pertemuan, tempat majlis. Dia kan biasa orang-orang kaya ni ada satu tempat perjumpaan kan. Dan tempat perjumpaan orang kaya ni biasa mewah tak? Mewah. Lepas tu orang miskin pula, ada tak tempat perjumpaan khas untuk orang miskin? Warung kan? Bawah jambatan, bawah pokok kan? Jadi orang kafir tanya setelah turun ayat Quran, okey, kumpulan mana yang lebih baik kedudukan dan lebih baik majlisnya? Kalau parlimennya mana lebih hebat kan? Bangunannya mana lebih hebat? Mana lebih baik? Faham tak apa maksud soalan ni?
Faham? Apa dia? Tengok Allah nak betulkan cara berfikir. Dan saya cukup yakin ramai orang Islam berfikir macam orang musyrikin Mekah. Bukan semua, tapi hampir majoriti. Mereka berfikir macam orang musyrikin Mekah. Faham tak apa maksud soalan orang kafir ni? Ukuran mereka yang kaya yang mula ialah pada material. Pada pandangan zahir nampak macam betul kan? Orang beriman baik, orang beriman sembah Tuhan tapi miskin. Sebab orang kafir ni dia tengok orang beriman di Mekah hebat-hebat tak? Tak. Macam Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, orang miskin pakaian pun lusuh kan? Orang kafir pula pakaian hebat, rambut pun semak. Dan mereka ni, orang kafir ni, kalau kaya, kaya gila. Sampai tahap kalau mereka bagi makan tetamu, pinggan pun daripada emas. Kan? Rumah pun hebat. Jadi dia kata, macam mana ni? Kamu kata, orang beriman baik. Orang kafir ni sesat. Tapi kehidupan pada zahirnya, kami jauh lebih baik. Kedudukan, pangkat, rumah, kelab, parlimen, dewan, semua kami lebih baik. Kamu pula beriman pada Allah, pakaian lusuh, miskin, rumah nak roboh. Dari segi logik macam betul tak? Betul lah. Kalau kamu beriman dengan Allah, kamu taat pada Allah, sepatut Allah bantulah kamu. Kenapa Allah bagi kebaikan pada kami? Ramai tak yang berfikir macam tu? Ramai. Orang Islam lah, kita tak sebutlah pasal orang kafir. Sebab itulah kita bila belajar, masa zaman kita sekolah kan, bila belajar kita nak jadi orang yang berduit, orang yang berpangkat ke nak jadi orang yang beriman? Itu pemikiran siapa tu? Orang musyrikin. Dan kita pula bila dah belajar, dah bekerja jadi mak bapak pula kan, kita nak apa daripada anak kita? Nak anak kita belajar berjaya cemerlang di dunia, ada kerja, ada jawatan, ada rumah, ada anak isteri, ataupun nak anak kita jadi orang beriman walaupun miskin. Kita nak apa? Ini jawapan hari ini, jawapan sebelum hari ini. Apa dia? Nak? Pemikiran siapa tu? Pemikiran kita sehingga sekarang pun kita bila keluar bekerja kan, kita pilih kerja yang terbaik, betul tak? Kita pilih kerja yang terbaik, yang gaji besar, yang pulangannya baik, ataupun kita pilih kerja untuk betul-betul jadi orang bertakwa. Yang mana? Kenapa nak dua-dua? Kenapa nak dua-dua? Apa dia? Dia banyak harta dia boleh? Okey, nak banyak harta untuk infakkan. Syarat nak infak apa dia? Syarat nak infak yang pertama, banyak duit ke bertakwa? Sebab tu ramai banyak duit tak infak pun sebab tidak ada takwa. Abu Bakar sebelum masuk Islam kaya tak? Infak tak? Sebelum masuk Islam. Abu Bakar terkenal tak sebagai dermawan sebelum masuk Islam? Bila dia terkenal sebagai orang yang penginfak? Setelah dia ada takwa. Boleh? Satu. Yang kedua, kalau kita kata nak dua-dua kan, supaya dapat duit, boleh? Sebenarnya saya nak tanya, untuk dapat duit banyak, apa caranya? Untuk dapat duit banyak, bekerja keras ke bertakwa? Jawapan ni macam baru je. Tak, okey, tak apalah. Kita cuba jawapan yang lama. Untuk dapat duit banyak, apa dia? Kerja kuat. Itu cara berfikir siapa tu? Musyrikin. Kenapa kita nak duit banyak? Sedangkan duit itu adalah bukan kemuliaan. Kalau duit itu kemuliaan, Allah bagi pada siapa harta yang banyak? Orang beriman.
Tengok orang beriman kat Mekah. Miskin. Sampai dihina kan. Dan nak cari duit banyak, Allah dah bagi kaedah. Bukan kerja keras. Apa dia? Dalil? Surah At-Talaq. Wa man yattaqillah yaj'al lahu wa yarzuqhu. Kita hafal tak ayat tu? Hafal. Tampal tak? Tampal. Tapi akhirnya kita tak pakai ayat tu. Kita hanya tampal. Allah kata, kalau nak rezeki yang tak disangka, nak duit banyak tadi kan? Nak duit yang tak disangka. Apa asasnya, syaratnya? Bertakwa. Allah tak kata, kalau nak duit tak disangka, bekerja keraslah. Keluar pagi balik malam. Tak. Wa man yattaqillah. Subhanallah. Banyak kita baca Quran tapi tak masuk. Kan? Banyak kita tampal ayat Quran tapi duduk kat dinding je. Tak masuk ke dalam. Betul. Ini saya nak. Al-Quran nak tegur kita ni. Cara kita berfikir, secara tak langsung sama dengan orang. Sebab itulah bila tengok orang beriman miskin, dengan tengok orang tak beriman yang kaya, kita hormat siapa dulu? Cara berfikir siapa tu? Kalau orang miskin datang rumah kita kan, lepas 5 minit datang je, datang Datuk Seri tu. Kita layangnya siapa pula? Datuk Seri tak pernah datang masjid. Orang miskin ni memang kaki masjid. Kita layang siapa? Dulu Datuk Seri. Dulu Datuk Seri pun tak pernah datang pun. Tengok Allah nak tegur. Ini alasan orang kafir tak nak beriman kepada Allah. Kenapa? Sebab cara berfikir yang rosak. Dia kata, kalau orang beriman ni baik betul, mestilah keadaan zahirnya baik. Mesti. Rumah mesti besar, makanan mesti mewah. Boleh faham? Kereta mesti besar. Makna mereka ni miskin, teruk. Makna tak betul lah tu, sesat lah tu. Maka Allah jawab pada mereka. Wakam. Dan berapa ramai. Ini jawapan kepada kemuskilan yang ataupun cara berfikir salah orang musyrikin. Allah nak betulkan. Kalau betul lah khairu maqaman wa ahsanu nadiyya, tanda kamu betul. Kalau betul lah, Allah kata apa? Berapa ramai ahlakna, kami telah binasa. Qablahum, sebelum mereka. Min dari Qarnin ni generasi lah. Generasi yang mana ni yang Allah binasa ni? Kalau sebelum orang musyrikin Mekah, ramai tak yang Allah binasa? Ramai kan? Yang miskin ke yang kaya? Allah nak jawab pada ni fahaman salah orang musyrikin. Kalau betul kamu kaya, kamu betul. Kalau betul kamu mewah, kamu betul. Berapa ramai yang kami telah binasakan sebelum mereka. Generasi yang mereka ahsan lebih baik. Asasan, tengok Allah sebut detail. Apa dia asasan? Kita bila kita beli rumah yang macam mana? Yang baik kan? Okey. Bila dah ada rumah yang baik, apa yang kita bangga daripada rumah kita? Apa dia biasanya? Perabot kan? Daripada Itali, daripada Bali kan? Lepas tu asyik kena perli. Okey. Berapa ramai generasi yang kami telah binasakan. Yang kami binasakan siapa? Yang ahsanu asasan, yang lebih baik peralatan rumahnya. Termasuk semua. Perabot, katil, kan? Apa lagi? Mangkuk pinggang. TV, sofa kan? Vacuum yang mahal, tilam yang 6,000 kan? Berapa ramai yang hebat daripada orang beriman, tapi kami binasa. Jadi kalau teori kamu yang kaya, yang mewah betul, kenapa kami binasa? Faham tak? Kalau mereka yang kaya tu baik, Allah tak akan binasa.
Wari'ya. Tengok bahasa Allah guna. Asasan alat perabot, alat peralatan rumah yang manusia suka berbangga, betul kan? Sebab tu bila kita masuk rumah orang, biasa kita nampak apa dulu? Perabot lagi? Sofa kan? Lepas tu lagi, almari apa? Mangkuk pinggan kan? Kan biasa ada kan? Ada tak kat rumah? Ada kan? Mangkuk pinggan tu kat dapur ke kat luar? Yang tak pakai tu, Betul. Wari'ya, tengok. Apa makna ri'ya? Tak, bukan riak, bukan. Ri'ya ni makna yang jauh lebih cantik pada pemandangan manusia. Masuk je rumah, hebatnya lampu. Lampu apa? Candarela. Kayu. Ri'ya, pemandangan. Interior. Sebab itulah ya, cantik-cantik dia letak ruang tamu, yang buruk-buruk dia letak kat store. Tujuan apa tu? Inilah ri'ya. Bila saya baca ini, saya tengok ramai orang Islam berfikir macam orang musyrikin dan kesian, tertipu. Betul tak? Mereka berbangga dengan ya Allah langsung tak pandang. Boleh tak? Sebab itulah saya sebut beberapa kali kan, bila Umar masuk rumah Nabi, Umar kagum ke Umar menangis? Kenapa, sebab apa Umar menangis? Asasan tak ada, ri'yan tak ada, maqaman tak ada, nadiyah tak ada. Tapi bila Umar fikir pula Raja Rom, Raja Parsi yang menentang Allah, semuanya khairu maqaman wa ahsanu nadiyah, ahsanu asasan kan. Jadi Umar banding, iaitu lawan Tuhan tapi Allah bagi mewah. Yang ni khidmat untuk Tuhan tapi Allah bagi mewah. Pelik kan? Betul tak? Kita kalau tengok anak orang lah, seorang tu pakaian lusuh je, abang dia pula ada kereta mewah, pakai apa cantik. Dalam kepala kita, kita kata anak yang mana ada masalah? Yang miskin kan? Tu pemikiran siapa tu? Kadang-kadang yang miskin tu di sisi Allah lebih mulia. Sebab itulah banyak ayat Quran yang Allah contohlah. Cuba buka surah Baqarah ayat 258. Surah Al-Baqarah ayat 258. Ayat ni panjang tapi kita ambil separuh je. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allah al-mulk kan. Lepas tu iz qala Ibrahim Rabbiyallazi yuhyi wa yumiit kan. Okey, kita tadabbur bahagian ni je. Alam tara, Allah kata pada Nabi Muhammad, kamu tak lihat ke, kamu tak fikir ke, ilal lazina, kepada orang yang haja Ibrahim. Haja berhujah, berdebat, berdebit. Kamu tak perhati ke wahai Muhammad kepada orang yang berdebat dengan Ibrahim tentang apa? Tentang Rabb. Kemudian Allah sebut sifat orang yang berdebat dengan Ibrahim. Allah tak sebut nama. Siapa ni? Siapa? Tak, bukan. Penguasa masa itulah. Raja Namrus, kan? Allah tak sebut nama, tapi Allah sebut sifat. Siapa ni yang lawan Ibrahim tentang Tuhannya? Iaitu an atahullah, orang yang Allah memberi kepadanya al-mulk, kerajaan, pemerintahan. Jadi Allah bagi kerajaan pada siapa? Yang beriman ke yang kafir? Ibrahim Allah bagi apa? Ibrahim ada apa? Ibrahim ada apa? Seorang-seorang dia. Rumah tak ada, kerajaan tak ada, dia seorang. Sedangkan dia Nabi. Yang lawan dia musuh, tapi Allah bagi apa? Tengok, kenapa Allah sebut orang yang menentang Ibrahim, Allah tak sebut nama.
Tapi Allah sebut Allah bagi kerajaan. Mesti ada maksud tu. Faham tak? Apa tujuan? Bukan. Sebenarnya Allah nak bagi, ini tadabbur. Allah nak bagi tahu kenapa raja ni, siapa yang bagi kerajaan pada dia? Tapi kenapa dia lawan Tuhan? Sebab ni. Manusia biasanya kufur lawan Tuhan bila apa? Bila ada kuasa. Bila ada kemewahan. Jadi Allah nak beritahu Namrud menjadi sombong sebab ni lah. Sebab ni. Sebab tu Allah sebut ni. Jadi jangan duk cari sangat benda ni. Kadang-kadang banyak menjauhkan manusia daripada Allah. Sebab tu orang beriman dia tak cari harta. Dia tak cari kerajaan. Dia cari siapa? Pemilik harta. Siapa? Allah. Dia tak cari kerajaan, tapi dia cari pemilik kerajaan. Siapa? Kalau dia dapat pemilik kerajaan, kerajaan besar ke kecil baginya? Tak, bagi kalau dia dapat Allah, kerajaan tu tak ada nilai lah. Sebab dia lebih kepada pemilik kerajaan. Boleh faham? Dan juga surah Al-Muddassir ayat 11. Cuba tengok. Zarni wa man khalaqtu wahida. Kemudian Zarni wa man khalaqtu. Dia ada seorang, saya lupa nama, Al-Walid bin Mughirah ataupun Umayyah bin Khalaf, yang antara yang paling kuat menentang Nabi di Mekah. Tapi Allah bagi apa pada Nabi masa kat Mekah? Tak ada apa kan? Miskin kan? Kemudian yang menentang Nabi Allah bagi apa? Tengok. Allah kata, Zarni, biarkan aku, waman khalaqtu, dan orang yang aku cipta berseorangan. Iaitu Al-Walid ibn Al-Mughirah ataupun saya lupa nama dia. Pembesar Quraisy. Sebab dia menentang Nabi, maka Allah bagi tahu pada Nabi, okey, kamu jangan layan dia, serah pada aku. Siapa ni? Yang aku cipta dia ketika, jadi dia sebenarnya lemah je. Sebab pertama, aku cipta dia. Yang kedua, aku cipta dia dalam keadaan ramai ke sorang-sorang. Okey, lepas tu Allah kata apa? Wa ja'altu lahu malan mamduda. Aku jadikan orang yang menentang engkau dan yang menentang aku jadikan untuknya apa? Harta yang, ya Allah. Tapi Allah bagi tak pada Muhammad malan mamduda? Tak. Okey lagi? Wa banina syuhuda. Dan aku bagi lagi kepada orang yang menentang aku anak-anak yang syuhuda, mana anak yang ramai, berjaya dan ada depan mata. Kita biasa mak bapak bila anak kita berjaya besar apa semua, kita nak duduk jauh ke anak duduk depan mata? Tengok Allah bagi pada musuh dia. Lepas tu apa lagi? Wa mahattu lahu tamhida. Dan aku sediakan untuknya rezeki. Kemudian dia tamak lagi. Tengok kesan. Sema yatma'u an azid. Dia tamak lagi. Boleh? Ya Allah, bila kita baca ayat ni, ya Allah, Muhammad Allah tak bagi apa-apa. Tapi Allah bagi sebenarnya, bukan Allah tak bagi apa-apa, tapi Allah bagi apa-apa. Apa-apa. Apa dia? Quran. Quran jalan nak kenal siapa? Tuhan yang bagi harta ni. Quran yang menyebabkan Nabi kenal Tuhan yang bagi anak-anak kepada musuh dia. Mana lebih nak? Kenal Tuhan ke ataupun dapat duit 10 juta? Mana nak? Okey, jawapan yang semalam. Sebab itulah orang beriman bila dapat Tuhan, harta tak ada nilai, betul tak? Bila dia kenal Tuhan, harta mudah je tinggal. Allah kata tinggal semua harta kamu, pergi ke Madinah dan kamu tak akan dapat balik. Mudah tak mereka tinggal? Mudah. Kenapa? Sebab yang suruh pemilik harta. Jadi harta masa itu tak ada nilai bila dia dapat pemilik harta. Okey, kita habis satu ayat. Dah masuk asal kan? Kita habis sikit.
Kemudian Allah kata apa? Qul. Katakanlah, man, siapa adalah fi dhalalah, dalam kesesatan. Siapa yang dalam kesesatan, falyamdud, maka cuba terjemah. Falyamdud apa dia? Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang. Allah tak sebut Allah, Allah sebut sifatnya. Maka Tuhan yang penyayang, yamdud akan memanjangkan. Memanjangkan apa? Untuknya, untuk siapa ni? Tengok. Ni satu lagi Allah nak bagi tahu. Tadi dah salah cara berfikir kan? Iaitu mereka menganggap kekayaan, pangkat, kedudukan tanda betul. Kan? Sekarang Allah nak bagi tahu pula. Siapa yang dalam kesesatan, apa yang Allah buat pada orang yang sesat ni? Allah akan panjangkan lagi kepadanya apa dia? Tak. Allah panjangkan madda, makna kemewahan. Sunnatullah, ketetapan Allah. Bila dah kaya, dia pun sombong. Dia kufur kepada Allah. Allah buat apa? Allah tambah lagi. Supaya apa? Lagi sombong, lagi jauh. Oh, menakutkan. Menakutkan ke menghiburkan? Ini yang tak ramai tak faham ni. Sunnatullah apa dia? Jangan anggap bila kamu dapat harta, Allah sayang pada kamu, tak. Dan lagi-lagi tak menakutkan bila Allah semakin tambah-tambah dalam keadaan kamu buat maksiat. Dia panggil apa? Dia panggil apa? Istidraj. Buka surah Al-An'am ayat 44. Surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma zukiru apa dia? Ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtatan wa izahum. Okey, kita cepatkan sikit. Falamma, ini Allah nak beritahu sunnatullah. Apa makna sunnatullah? Satu ketetapan Allah yang tak akan berubah. Allah yang buat peraturan tu dan mesti berlaku. Dia tak akan berubah. Apa dia? Falamma nasu, maka tatkala mereka lupa. Siapa ni yang lupa? Orang yang tak beriman. Dia lupa apa ni? Ma zukiru, apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Makna tazkirah sampai tak pada mereka? Dakwah sampai tak pada mereka? Tapi apa berlaku? Mereka lupa. Tengok, bila Allah lupa, bila mereka lupa, Allah buat apa? Fatahna alaihim. Kami buka lagi ke atas mereka abwaba kulli syai'in. Pintu setiap sesuatu. Pintu apa? Kemewahan. Bila diberi peringatan, dia lupa. Okey, Allah kata, okey. Aku nak kamu, dah kamu lupa padaku, aku nak kamu lagi lupa. Caranya apa? Allah bagi lagi. Dapat satu projek, lepas tu buka syarikat lain pula. Ada 10 syarikat. Lepas tu, hatta iza farihu. Sehingga apabila mereka dah seronok sangat, gembira sangat dengan apa yang mereka diberi oleh Allah, ketika itu akhaznahum, kami turunkan azab pada mereka dalam keadaan mereka baghtatan, segera, ataupun dalam keadaan mereka tak bersedia. Kenapa Allah sebut baghtatan? Mana lebih menyeksakan? Allah turunkan azab ketika mereka tak gembira,
ataupun Allah turunkan azab ketika dalam keadaan mereka sangat-sangat seronok. Yang mana lagi menyeksakan mereka? Tengah-tengah seronok tu tiba-tiba hilang sekelip mata, kan? Maka faizahum mublisun. Tiba-tiba mereka mublisun, putus asa. Mublis ni daripada iblis. Sebab tu iblis dinamakan iblis sebab dia putus asa. Putus asa daripada bertaubat kepada Allah. Nampak? Ini ingat sunnatullah. Apa dia? Kalau Allah bagi kesenangan, tiba-tiba kita lupa. Jangan risau. Percayalah kamu akan semakin senang. Projek akan semakin datang. Boleh? Tapi kalau kita beriman, lepas tu projek semakin banyak. Okey tak? Okey ke tak? Tadi kata nak bersedekah. Okeylah. Dan sebenarnya orang beriman, bila dia beriman, projek semakin banyak. Apa dia akan buat? Lagi sedekah banyak. Macam Abu Bakar. Macam Abu Bakar. Boleh? Okey. Apa yang kita belajar ni jangan silap faham. Nanti lepas ni dia kata apa? Ustaz, saya tak nak cari harta. Sebab apa? Takut cari harta, Allah tambah lagi, maka semakin jauh. Tak. Cari takwa. Sebenarnya perlu tak kita cari harta? Tak perlu. Tak perlu. Yang perlu kita cari takwa. Bila dapat takwa, harta datang tak? Subhanallah. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, kalau matlamat seseorang adalah akhirat, matlamat dia akhirat aja, apa Allah buat pada orang ni? Allah jadikan kekayaan depan mata dia. Kekayaan depan mata dia. Dia tak nak pun kekayaan datang. Yang kedua, Allah permudahkan urusannya, dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dia memang tak nak dunia yang datang. Mana bila dia tak nak dunia datang, siapa yang hina? Dunia. Tengok Allah janji. Siapa ni? Orang yang menjadikan akhirat matlamatnya. Jadi carilah takwa, dapat dunia. Tapi kalau cari dunia, hancur takwa. Okey. Bagi tahu pada mereka, wahai Muhammad, siapa yang dalam kesesatan, maka Tuhan akan buat apa? Tuhan akan tambah lagi. Bagi tahu pada mereka. Hatta sehingga iza ra'au, apabila mereka melihat ma yu'aduna, apa yang mereka dijanjikan. Apa dia? Immal azab, sama ada azab. Jadi bila mereka lupa pada Allah, bila mereka sesat, Allah tambah lagi rezeki, Allah kayakan lagi, sehinggalah mereka melihat sendiri apa yang mereka dijanjikan. Apa dia? Sama ada Allah turunkan azab macam kaum Samud, kaum Ad, ataupun wa imma as-sa'ah, ataupun sa'ah ni mana? Kematian. Ataupun ada yang terjemah hari kiamat. Bila mati, bila hari kiamat, apa hasilnya? Fasaya'lamuna, maka mereka kelak mereka akan mengetahui. Man, siapa? Huwa syarrun, yang bukan syarrun, apa dia? Paling buruk. Makan apa dia? Kedudukan. Dan wa'ad'af, dan paling lemah. Jundan, penyokong, tentera. Sebab kat dunia dia rasa dia paling baik, paling ramai pengikut. Maka Allah kata, tunggulah di akhirat besok. Masa tu barulah kamu sedar hakikat yang sebenar. Sebenarnya siapa paling kuat? Siapa yang paling mulia? Bila ni? Bila dah mati. Boleh?
Jadi apa pengajaran kita, apa yang kita belajar daripada 4-5 ayat hari ni? Jelas tak ayat yang kita belajar hari ni? Jelas kan? Ada yang tak faham sehingga perlukan tuition? Tak ada kan? Dia matematik ada yang tak faham kan? Anak kita pergi sekolah tak faham, perlukan tuition. Jadi mana yang lebih senang? Quran ke matematik? Quran. Tapi kenapa belajar Quran tak faham? Matematik akhirnya faham juga. Okey. Jadi lepas ni kita tukar cara berfikir. Apa dia? Aku nak jadi orang yang bertakwa. Sebab apa? Yang selamat daripada titian sirat orang bertakwa aja. Habis rezeki macam mana? Ya Allah, kalau kamu jadi orang bertakwa, Allah akan bagi rezeki yang tak disangka. Jangan berhenti bekerja. Bila berhenti bekerja, kamu bukan orang bertakwa. Sebab Allah sendiri cakap apa hari Jumaat? Berniagalah. Tapi bila azan, berhenti. Lepas solat buat apa? Teruskan. Itu makna bertakwa dalam berniaga. Okey. Bagi masa untuk tadabbur Al-Quran. Sebab tu, tahu tak kenapa ramai orang kita, orang Islam, banyak yang belajar agama termasuklah tadabbur ketika dah berumur. Umur 50, 60. Ini tak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang matilah. Kenapa? Apa dah? Baru ada masa. Okey, kenapa baru ada masa? Kenapa baru ada masa? Allah bagi masa 50 tahun, tiba-tiba baru ada masa. Kenapa? Tak, bukan jawapan dia. Sebab cara mereka berfikir tu, dalam kepala mereka yang terbaik ialah yang ada kerja, yang terbaik ialah yang ada rumah, yang terbaik ialah rumah yang selesa. Betul tak? Bukan yang beriman, bukan yang bertakwa, bukan yang faham Al-Quran. Maka sebab itulah bila matlamat dia ke situ, banyak masa tak habis untuk cari dunia. Banyak tak? Bila dah penat, dah letih, mata dah rabun, telinga tak apa dengar, ingatan pun dah lemah, baru nak belajar Quran kan? Lepas tu Ustaz suruh hafal doa, Ustaz saya ada masalah sikit ingatan. Sepatut agama belajar bila? Cuba bayangkan. Kita bukan salahkan takdir kan? Tapi itulah sistem yang ada dalam dunia kita kan? Tapi kita boleh ubah tak sistem tu kepada anak kita? Boleh. Jangan belajar agama masa tua. Ya Allah, rugi. Cuba bayangkan kita belajar agama daripada kecil lagi. Kita akan jadi macam Abu Bakar kan? Jadi Osman bin Affan. Ini belajar dunia daripada kecil, kejar dunia daripada kecil, tapi tak jadi macam Osman. Yang Pakcik Osman pun tak jadi juga. Sedekah sikit je, tapi kejar dunia 50 tahun. Sedekah sikit je. RM1 sedekah subuh. Subuh je, zuhur tak? Okey. Cukup Ada soalan Kita dah lewat ni. Bagaimana cara untuk menjadi hamba yang bertakwa? Tadabbur Al-Quran satu demi satu. Sebab Allah kata, kitab zalikal kitab hudan lil muttaqin. Jadi Quran petunjuk kepada orang. Kalau nak jadi orang bertakwa, mesti ikut petunjuk. Dan nak ikut petunjuk Al-Quran, kena tadabbur satu persatu. Percayalah, yakinlah. Kalau kita tadabbur satu ayat demi satu ayat setiap hari, kita akan jadi orang bertakwa. Kalau kita ikhlas, percayalah. Jadi saya nak bagi tips pun tak ada guna. Kalau kita tak tadabbur Al-Quran, tak ada guna. Dan daripada student saya banyak bagi tahu, setelah dia tadabbur, banyak mengubah kehidupannya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Cukup Jadi soalan tu boleh PM saya sebab waktu pun dah lewat kelas kita akan datang besok insya-Allah. Sepatut pagi tadi tapi ada masalah, kita tukar kelas pagi tadi ke besok pukul 10.30 sambungan tadabbur surah Ibrahim. Ustaz, setiap hari tadabbur. Yalah, sebab dulu tiap-tiap hari tak pernah tadabbur. Jadi kita tadabbur setiap ayat berbeza, setiap surah berbeza. Setiap ayat ada syifatnya, setiap ayat ada rahmatnya, percayalah. Kadang-kadang Umar bila Nabi wafat kan, dia tak boleh terima. Sebab kenapa Umar tak boleh terima? Dulu dia nak bunuh
Dulu dia nak bunuh Nabi, sekarang bila Nabi mati dia tak boleh terima pula. Sepatut apa? Eloklah tu. Kenapa? Sebab dia terlalu cinta pada Nabi. Dan bila Nabi wafat, mana apa? Quran tak akan turun lagi. Sifat tak ada lagi. Akhirnya Abu Bakar baca ayat Quran. Afa'im mitta. Saya lupa ayat tu. Maksud dia lebih kurang. Adakah sebab Muhammad meninggal, kamu akan patah balik kepada syirik? Umar kata apa? Seolah-olah aku baru dengar pertama kali ayat ni. Padahal dia dah baca dah ayat tu. Nampak tak? Sebab tu kadang-kadang ayat yang sama pun kita baca berkali-kali, dapat benda baru. Apatah lagi ayat yang berbeza, surah yang berbeza. Dan satu-satunya kitab yang ada kat dunia, yang bila baca berulang kali, tadabbur berulang kali, dia tak akan jemu. Bahkan akan memberi satu benda yang baru dalam kehidupan kita. Kitab itu ialah Al-Quran. Okey, cukuplah kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.